Siapa kata menjadi artis selalu dimandikan dengan wang tunai? Tak semua artis mampu memiliki banyak harta, ada kalanya mereka juga memiliki hutang seperti kebanyakan orang. Berikut deretan artis yang sempat diberitakan memiliki hutang hingga ratusan ribu, malah ada juga mencecah jutaan ringgit. Assalamualaikum and hello, selamat datang ke YouTube channel Two Sister. Sebelumnya mohon jasa baik sahabat untuk subscribe, ringankan jari jemari untuk berkomen dan hebahkan kepada yang lain dengan klik butang share. Gagal membayar pinjaman bank untuk ansuran kenderaan jenis Toyota Wish yang menggunakan nama Hana Elite sehingga mengakibatkan Hana diisytiharkan muflis. Pelakon Wati Sadali bagaimanapun tidak membayar hutangnya yang berjumlah ringgit Malaysia 112,000 kepada Hana. Hana diisytiharkan muflis pada 1 April 2013 dan tidak boleh keluar negara gara-gara Wati gagal membayar bukan sahaja ansuran bulanan, malah cukai jalan serta insurans sejak September 2010. Isu ini memaksa Hana mengheret Wati ke mahkamah demi mendapat pengadilan. Walau bagaimanapun, Wati mengakui di Mahkamah Session Selayang hanya mampu membayar RM2,500 sebulan sebagai penyelesaian bayaran tuntutan ganti rugi rakan sekumpulannya, Hana. Tiada siapa menyangka dalam mengecapi nikmat hidup sebagai artis dan ahli perniagaan, Fizo Omar terpaksa berhadapan dengan mimpi paling ngeri apabila dibebani hutang 8 juta ringgit Malaysia. Apa yang lebih menyakitkan hati, pinjaman itu tidak pernah dilakukan, tetapi semua berpunca gara-gara dia terlalu mempercayai rakan kongsinya sehingga tanpa sedar menjadi mangsa penipuan. Difahamkan kes 8 juta itu kini masih lagi dalam siasatan. Menceritakan lebih lanjut tentang masalah tersebut, Fizo berkata, dia telah diajak menjadi rakan kongsi sebuah syarikat percetakan di ibu negara oleh seorang kenalan pada tahun 2008. Penyanyi yang dilahirkan dari program reality Akademi Fantasia, Shahir AF, dikatakan berhutang dengan Raudatul Ain Rosni dan didakwa tak membayar hutang seperti yang dijanjikan. Luahan wanita dikenali sebagai Ain itu menarik perhatian ramai kerana tertanya-tanya apakah hubungan mereka berdua serta berapakah jumlah yang dihutang oleh penyanyi tersebut. Malah Ain turut memuat naik gambar perbualan WhatsApp bersama Shahir bagi mendapatkan penjelasan daripada artis tersebut. Namun dikatakan sehingga kini masih tiada penjelasan yang diberi. Shahir juga tidak pernah memberi penjelasan kepada orang ramai, malah timbul pelbagai spekulasi mengenai isu ini. Kegagalan melunaskan tunggakan cukai pendapatan berjumlah RM300,000 Malaysia menyebabkan Shahezi Sam dikenakan notis muflis oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor tahun lalu. Menurut laporan harian Metro, sumber memberitahu Shahezi atau Sam gagal menjelaskan tunggakan tersebut walaupun beberapa notis diberikan lembaga hasil dalam negeri. Pihak LHDN turut mengeluarkan beberapa surat tuntutan cukai, termasuk arahan untuk hadir ke mahkamah kepada Sam, namun tiada maklum balas daripada aktor tersebut. Bagaimanapun, Sam yang telah menyerahkan perkara ini kepada ejennya berharap agar ia dapat diselesaikan dengan segera. Vokalis kumpulan Search, Amy Search dipercayai gagal untuk menyelesaikan sejumlah hutang yang dipinjamnya bagi menjayakan konsert jelajah kumpulan Search sekitar 2009. Satu salinan surat pengisytiharan muflis yang tertulis nama penuh Amy iaitu Suhaimi Ar-Rahman bersama nombor kad pengenalannya. Amy mengakui yang dirinya muflis kerana perbuatan khianat kawan sendiri. Dikhabarkan ianya telah dibawa ke mahkamah dan keputusan yang dikeluarkan telah menyebabkan beliau diisytihar sebagai muflis. Syarikat terbabit mendakwa Amy berjanji ingin membayarnya. Malah penyanyi itu dikatakan telah memberi 3 cek, tetapi malangnya ia adalah cek tendang. Baki perkhidmatan yang didakwa belum dibayar sehingga kini adalah kira-kira ringgit Malaysia 200,000.
Pengasas produk kecantikan Vida Beauty, Datuk Seri Dr. Hasmiza Othman, diarahkan oleh Mahkamah Tinggi Ipoh untuk menyelesaikan bayaran cukai pendapatan individu bagi tempoh 5 tahun yang dituntut Lembaga Hasil Dalam Negeri berjumlah lebih 4.6 juta ringgit Malaysia. LHDN sebelum ini ada mengadakan perbincangan dengan Datuk Seri Vida, namun beliau gagal mematuhi perbincangan berkenaan menyebabkan tuntutan dibuat di mahkamah. Menurutnya, kes tuntutan itu akan berjalan sekiranya pihak Datuk Seri Vida gagal mengadakan perbincangan dan menyelesaikan tuntutan cukai pendapatan individu itu dalam tempoh ditetapkan. Notis bankrupt yang dikeluarkan atas nama pelakon juga usahawan popular Rosita Chewan atau Cheta telah disiarkan di ruangan iklan akhbar utusan Malaysia berhubung kegagalannya menyelesaikan hutang cukai terhadap Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Saya perlu merujuk perkara ini, notis kebangkrapan, kepada peguam dan ejen cukai yang dilantik kerana saya memang tidak tahu menahu. Tambah Cheta atau nama sebenarnya Rosita Abu Bakar. Sebagai pembayar cukai, dia tidak pernah lari daripada menjalankan tanggungjawabnya apabila membayar cukai peribadi hampir RM50,000 setiap bulan. Terdahulu pada tahun 2014 memang pernah ada masalah dengan cukai apabila saya ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, sebelum ke London, England. Tetapi selepas itu saya memang membayar cukai, katanya. Nelidia Senrose atau nama sebenarnya Nick Zaris. Nelidia Nick Senrose pernah menggemparkan industri hiburan setelah waran tangkap dikeluarkan ke atasnya. Nelidia menghadapi 5 pertuduhan kerana gagal mematuhi notis di bawah Seksyen 78A Akta Cukai Pendapatan 1967 yang memerlukan dia mengemukakan borang nyata cukai pendapatan borang B bagi 5 tahun taksiran. Mahkamah Tinggi di sini hari ini mengisytiharkan usahawan Norjuma Habib Mohamed Muflis selepas gagal membayar RM260,400 kepada Fame Up Entertainment. Kami percaya Jabatan Insolvensi akan meneruskan proses kebangkrapan ini, katanya. Notis itu difailkan yang memohon supaya Norjuma membayar kepada Fame Up Entertainment selepas diperintah berbuat demikian oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Muhammad Hasanuddin ketika itu berkata, jika Norjuma gagal melunaskan bayaran itu, Fame Up Entertainment akan memfailkan petisyen kebangkrapan terhadap usahawan itu. Untuk rekod, Fame Up Entertainment memfailkan 2 saman fitnah terhadap Norjuma pada 2019 dan 2020. Dalam pada itu, prosiding berhubung waran tangkap terhadap usahawan itu di Mahkamah Kuala Lumpur dan Shah Alam akan diteruskan. Pelakon Elvira Loy percaya terdapat pihak yang cuba menjatuhkan dirinya dengan pelbagai cara termasuk sanggup menyebarkan fitnah. Status itu dipercayai bagi memberi reaksi kepada gambar pada satu fail tertera nama sebenarnya Nurul Elvira Loy Ahmad Sabri yang tersebar di laman sosial berkaitan notis bangkrap. Sementara itu, Elvira berkata, setiap ujian yang datang kadangkala hadir untuk mengajar atau menaikkan darjat seseorang di sisi Tuhannya. Jelasnya lagi, dia hanya mampu mendoakan yang terbaik dan tersenyum. Itu sahaja perkongsian buat kali ini dengan 10 artis terkemuka yang tidak terlepas dibelenggu hutang sehingga memberikan rekod buruk. Apapun menjadi tugas anda untuk memberi respons bagi penambahbaikan konten di masa hadapan.